Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin dan juga tuan-tuan muslimin muslimat walaupun di mana sahaja kalian berada, mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati dan dizahirkan terus-menerus kecintaan kepada bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada bahasa Al-Quran dan kepada bahasa syurga. Jadi hari ini kita bersambung kepada dua tajuk. Yang pertama sekali berkenaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Darah ke? Ya. Kalau makan darah jadi vampire, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum isim maksur. Hukum isim maksur. Apa makna isim maksur? Ha? Apa makna isim maksur? Ha? Apa dia? Yang nisbah apa? Hukum isim maksur apa dia? Akhirnya ada alif yang lazim, sebelumnya fathah, itu dipanggil maksur. Asa. Nampak? Kalau ada ya sebelumnya kasrah dipanggil apa? Mangkus. Kalau ada ya sebelumnya fathah dah dipanggil isim maksur. Hukum isim maksur, baca. Hukum isim maksur. Yang dinisbahkan. Yang dinisbahkan. Yakni ditambah akhirnya ya yang syiddah. Ya yang syiddah. Bermakna yang dibangsakan. Yang dibangsakan. Baik, hari ini kita sambung dua tajuk. Tajuk pertama berkenaan kalau hukum isim maksur yang bertemu dengan ya nisbah. Dah? Maka bagaimana kita nak buat aturan, bagaimana kita nak Allahumma salli ala Muhammad membentuk perkataan itu agar menjadi perkataan yang tepat. Yang pertama baca. Yang pertama, Jika adalah maksur itu tiga huruf. Tukar alif akan waw. Dan yang pertama sekali kalau isi maksur tu tiga huruf, caranya alif tu dah tukar akan waw. Misalnya asa. Baik, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, ingat yang ni bukan ya, yang ni namanya alif. Nampak? Dipanggil alif maksurah. Kalau betul-betul tulisannya begini, ain sad. Dah, lebih kurang begitu. Yang ni bukan ya, dipanggil alif. Baik. Jadi cara nak membentuk perkataan isim maksur tatkala bertemu dengan ya nisbah. Yang pertama, kalau tiga huruf tukar alif akan waw, baca. tukar alif akan waw. Misalnya asa. Tukar alif ni akan waw. Jadi asawiyun. Asawiyu. Yang dibangsakan. Ya? Asa, orang yang buat maksiyah. Asa, dan kecelaan. Baik. Yang kedua baca. Jika adalah maksur itu empat huruf pula. Dah, fokus. Sakin huruf yang kedua. Empat huruf yang kedua ni mati. Huruf yang kedua ni mati. Tukar alif akan waw. Misalnya dunia. Jadi dunyawiyu. Baik, kalau isi maksur tu empat huruf, contoh dunia, dal, nun, ya, alif. Yang ni alif maksurah juga. Nampak? Dia nak buat macam ni pun boleh. Dia nak buat straight pun boleh sebab dia panggil alif maksurah. Maka cara nak membentuk ia sama ada tukar alif akan waw. Dunia jadi dunyawiyu, yang dibangsakan kepada dunia. Yang dibangsakan kepada dunia. Atau baca. Dihazafkan alif
dihazafkan alif. Makna hazaf apa? Buang. Buang akar alif. Misalnya dunya jadi dunyiyu. Dunya jadi dunyiyu. Ada bermakna kaedah yang kedua, kalau 4 huruf boleh buang alif maksurah terus masuk ya nisbah. Dunya jadi dunyiyu atau dunyawiyu. Jelas semua? Ini cara nak bentuk, cara nak tulis hukum isim maksur. Yang ketiga baca. Yang ketiga, Jika adalah maksur itu 5 atau 6 huruf dihazafkan alif. Ya, sebab tu hafal jangan guna kekuatan. Kata orang putih work smart. Dah, bukan work hard. Kadang-kadang setengah benda perlu kita work hard, kerja kuat. Kadang-kadang setengah benda kena work smart, kerja biar rajin. Sebab apa? Setengah-setengah benda memerlukan kerja kuat, boleh berjaya. Setengah benda kerja kuat pun tak jadi. Kena kerja hebat. Faham ke tidak? Jadi work smart, jangan work hard. Work hard ni macam mana? Gudung-gudang. Dia sebelum menghafal, dia tak tasawur. Dia tak cuba bayangkan kaedah-kaedah begini. Menghafal je. Menghafal ulang kaji 20 kali. Tiba-tiba bila ulang balik tak ingat. Tu maknanya work hard. Dah? Kita tak nak work hard pada setengah tempat. Kadang setengah tempat kena work smart. Macam mana? Sebelum nak hafal, tasawur. Yang pertama, tengok dulu. Dah? Yang pertama, kalau 3 huruf, tukar. Yang kedua, kalau 4 huruf, tukar hazaf. Yang ketiga, kalau lebih 4 huruf, 5 atau 6, hazaf. Nampak? Tu dipanggil work smart. Yang ketiga, baca. Yang ketiga, Jika adalah maksud itu 5 atau 6 huruf dihazafkan alif. Tengok kaedah dia. Yang ni tukar, yang ni tukar atau hazaf, yang ni hazaf. Misalnya Mustafa jadi Mustafiyu. Dia buang terus ini, tukar kepada yang nisbah. Mustasqa, baca. Jadi Mustasqiyu. Nampak? Tukar alif akad. Wow. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtisas. Ingat, walaupun Arab, semua ilmu kita main. Jangan baca baca ikh. Cara pembacaan yang betul, letak jari bawah. Bawah ni rahang ni, kata rasa ada ruang ni. Ikh. Dah? Orang yang baca ikh, dia rasa ada benda menolak bawah rahang, dia masuk atas lidah. Sama juga. Ihdinas sirah, baca. Jangan baca baca ih. Nampak? Ihdinas siratal mustaqim, baca. Ikhtisas. Jangan baca baca ih. Jelas? Baik. Ikhtisas, baca. Muhammad, ikhtisas kalimah apa? Ikhtisas kalimah apa? Zaid. Tahun depan nak kitab dah. Kalau lulus buat esok lah. 8 bab. Ingat, tak boleh 8 salah. Dah. Terlupa tajuk, boleh bantu. Lupa semua, habis. Return. Habis. Ikhtisas kalimah apa? Fi'il lama. Atas timbangan Farhan. Tahun depan nak main kitab dah. Roy. Bob. Khairil. Isi masdar timbangan ifti'alan ikhtisasan. Ifti'alan ikhtisasan. Dah. Ikhtisas ifti'alan ikhtisasan. Dah, yang ni baca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtisas iaitu isim yang mansub. Dah. Yang ni antara
ilmu-ilmu rahsia juga, trik-trik dalam nahwu saraf. Jarang kita jumpa, tetapi benda ini menceritakan kehebatan rahsia bahasa Arab, iaitu isim yang mansub, yang makrifah. Cuba tasawur dulu di 2 poin pertama. Pertama, poin dia apa? Mansub. Kedua, dia makrifah. Work smart, jangan work hard. Baik. Duduk selepas domir mutakallim. Tasawur, isim mansub, dia makrifah. Duduk pula selepas domir mutakallim. Apa nama mutakallim? Ana, nahnu. Ataupun domir mukhatab baca. Apa nama mukhatab? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Fokus. Tasawur. Fikir orang kata orang Perak. Dah? Mentang-mentang menang, Perak selalu. Dah? Sebab tu cuti hari ni kan Perak menang. Dah? Apa bukan orang Perak? Allahumma salli ala Muhammad. Mansub, makrifah, duk selepas domain mutakallim. Sama ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Baik. Dinamakan makhsus. Jadi maf'ul. Bagi fi'il yang mahzuf. Takdirnya nakhussu atau akhussu. Baik. Dia ni satu isim mansub. Contoh talamiza. Lepas tu dia makrifah. Talamiza makrifah dengan apa? Makrifah bil idafah. Setiap isim nakirah kalau diidafah dengan isim makrifah, al-madrasati makrifah dengan apa? Alif lam. Dah? Setiap yang ada alif lam isim makrifah. Bila mana talamiza idafah dengan al-madrasati, maka talamiza jadi makrifah. Baik. Talamiza ni isim mansub yang makrifah, duduk pula selepas dhamir mutakallim. Ana. Nah, ana, nah, nahnu. Maka i'rab dia ni jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Maknanya begini. Sebelum dia ni ada fi'il yang mahzuf, takdirnya nakhussu atau akhussu. Misalnya baca. Nahnu talamidal madrasati. Bermula kami itu belajar madrasah. Baik, kalau kita tengok struktur i'rab, tiba-tiba je talamiza. Nak kata khabar tak boleh, sebab khabar kena talamizu. Betul. Habis tu nak kata maf'ul bih, fi'il pun tak ada. Ni antara rahsia-rahsia bahasa Arab. Maka talamiza ni i'rab dia apa? Jadi ikhtisas. Dah? Sebelumnya bismillah, takdirnya baca. Nahnu nakhussu talamidal madrasati. Bermula kami itu yang mengkhususlah oleh kami akan belajar madrasah. Nampak tak betapa kayanya bahasa Arab? Hebat. Kalau orang faham benda ni, hebatnya bahasa Arab. Yang kedua, yang tak mengaji bahasa Arab, tak usahlah tunjuk tekong, seolah-olah kita mengetahui makna Al-Quran, makna hadis. Sedangkan kita nak bagi faham, dalam Al-Quran tu banyak ayat-ayat rahsia-rahsia, makna-makna tersembunyi. Nampak ke tidak? Jadi semuanya ini kita akan lalui kalau kita belajar, duduk di pondok, duduk di madrasah, faham ilmu dan sebagainya. Cuma gambaran yang dapat dipahami, dah tiba-tiba je talamiza, maka dia ni jadi ikhtisas. I'rab dia jadi maf'ul bih, sebelumnya ada fi'il yang mahzuf. Takdir lain baca. Antum ulama al-abidina. Bermula kamu itu ulama yang beribadat. Baik, tiba-tiba je ulama dia jadi apa ni i'rab dia? Maka takdirnya antum akhussu. Bermula kamu itu yang dikhusus akan ulama-ulama yang mengkhususlah oleh aku akan ulama yang beribadat. Aku tentukan kau ni betul lah ulama yang beribadat. Jadi artinya apa? Ulama i'rabnya jadi maf'ul bih bagi fi'il yang mahzuf. Contoh paling mudah lagi, macam kita baca bismillah. Bismillah. Bismillah ni kan huruf jar. Huruf jar. Setiap huruf jar berhajat kepada
Muta'allaq, tempat gantung cakap. Maknanya kalau ikut struktur bahasa Arab, bismillah ni masih lagi tak sempurna. Nak bagi faham macam ni lah. Kenapa tak sempurna? Sebab B ni kena bergantung. Dia ada tempat bergantung. Belon. Kalau tak ada tali, apa berlaku? Terbang. Kita boleh jaga dah. Tak boleh kawal dah. Sama juga bismillah. Kalau tak ada tempat bergantung, dia tak boleh berpaut. Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab Jawi, tengok kenapa ulama, aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Bermakna dia bawa datang takdir. Dah? Abtadi'u kitabi hadha. Aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Nampak ke tidak? Jadi sebelum bismillah ni ada ke tidak tulisan takdir? Tak ada. Tapi ada dah? Ada. Samalah macam ni. Tulisan tak ada, tapi pada takdir benda tu ada. Kayanya bahasa Arab. Faham semua? Baik. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Dah? Faham tak faham, yang tu urusan Allah. Yang paling penting, kita pernah dengar, kita pernah belajar, kita pernah menyebut, kita pernah mengetahui, kita pernah mencuba, kita pernah mempelajari yang dikatakan ilmu-ilmu bahasa baginda Nabi SAW. Hal selebihnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh nak tawakal kalau tak usaha. Nampak? Usaha tidak, ya Allah bagilah rezeki, doa 24 jam. Dah? Tiba-tiba usaha tak ada. Itu dipanggil tawakal yang tak sempurna. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini. Selebihnya mudah-mudahan kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Taala nak merencanakan pelajar-pelajar ini terus-menerus memahami bahasa Arab, dan juga tuan-tuan yang berada di rumah memahami bahasa Al-Quran, bahasa baginda Nabi, dan bahasa syurga. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.